Negeri Perak dikatakan antara negeri yang paling kaya dengan tradisi selain seni binanya yang tersendiri. Bersama kami menyelami kehebatan seni bina lama dalam Tratah Tradisi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Intan berada di Perak untuk menyaksikan Rumah Kutai Perak. Satu ketika dahulu, Rumah Kutai ini merupakan rekaan rumah yang menjadi pilihan masyarakat di Perak. Dapat kita saksikan rumah ini di sekeliling ataupun di sepanjang Sungai Perak, khususnya di daerah tengah, hilir Perak dan juga Kuala Kangsar. Hari ini Intan akan meninjau dan mengupas tentang Rumah Kutai Tok Sedara Bongsu bersama dengan pakar jemputan kami. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Intan, kenali seni bina tradisi kita. Baiklah, sekarang ni Intan bersama dengan Prof. Madya Sabriza Rashid yang akan bercerita dengan kita dengan lebih lanjut lagi tentang Rumah Kutai Tok Sedara Bongsu. Okey Prof, boleh tak Prof ceritakan ke kita, kongsikan kita tentang sejarah rumah ini sendiri? Tentang rumah ini, namanya dipanggil sebagai Rumah Tok Sedara Bongsu. Jenis kalau ikut seni bina, kategori seni binanya adalah seni bina rumah kutai ataupun rumah bumbung Melayu ataupun rumah bumbung panjang. Kalau ikut kajian yang kita kaji, dia berusia lebih daripada 150 tahun. Ini antara sampel rumah kutai yang terbaik, yang masih tegap lah, yang boleh menjadi rujukan kepada rumah-rumah yang lain lah. Rumah Kutai adalah rumah berbumbung panjang yang unik dan hanya terdapat di negeri Perak. Kutai pada bahasa asal masyarakat Perak adalah tua. Untuk memahami dengan lebih lanjut tentang Rumah Kutai Perak ini, kita bersama dengan pakar jemputan kami untuk dalami susun atur Rumah Kutai Perak. Rumah Tok Sedara Bongsu ini dikategorikan sebagai rumah asli lah, rumah kutai asli yang original. Dia ada rumah ibu saja begitu Jadi semuanya ruang dalaman nanti serambinya sebelah dalam dipanggil serambi dalam, ruang tengah dalam, semuanya sebelah dalam. Fasad ataupun bahagian hadapan rumah ini dia terus tangga terus menuju ke pintu hadapan dan terus ke serambi sebelah dalam. Jadi memang ini adalah kita panggil sebagai main entrance dan kita lihat pintu masuk itu ada tu kepada pintu dekat atas tu diukir. Kalau yang rumah orang kaya-kaya ataupun rumah orang berada ataupun rumah bergelar seperti ini, kepada pintunya berukir lah. Tetapi kalau rumah orang biasa, dia ada kepada pintu tidak berukir. Begitu Okey, Rumah Tok Sedara Bongsu ini dikategorikan sebagai dalam seni bina rumah kutai, dikategorikan sebagai rumah kutai asli. Sebab rumahnya hanya rumah ibu sahaja. Jadi sebab itu segala-gala aktivitinya berada di sebelah dalam lah. Jadi kalau kita tengok, dia ada ruang serambi tetapi namanya serambi dalam. Jadi serambi dalam di sebelah hujung sana adalah tempat di mana tuan rumah melayan tetamu, sebab itu dia tersorok sikit di sebelah sana. Dan ruang sebelah tengah ini adalah ruang tengah dipanggil, yang ruang privasi tuan rumah. Dan di sebelah belakang kita adalah ruang dapur lah. Di Rumah Kutai ni, kalau kita ambil Rumah Kutai Tok Sedara Bongsu tu, dia ada satu lebah bergantung. Okey, lebah bergantung. Kena cari di mana lebah bergantung tu. Macam mana tu? Mungkin doktor boleh terangkan dekat kita. Nak naik tangga rumah tu kan, you boleh tengok mungkin di belakang tangga tu ada satu bentuk macam ukiran yang namanya lebah bergantung. Rumah Tok Sedara Bongsu yang kita tengok sebelum ini, ia merupakan kategori rumah kutai asli, kita panggil kalau dalam seni bina lah. Dalam kajian seni bina, kita mengkategorikan dia sebagai rumah kutai asli sebab dia cuma ada rumah ibu sahaja sebagai dia punya basic. Tetapi setelah masa berlalu, tuan rumah mula menambah-nambah rumah ni. Jadi dan contoh yang paling baik adalah rumah Tok Bilal Manap ni, yang maknanya dia ada sambungan kepada sebelah depan dia
iaitu kita panggil anjung dan juga serambi ya. Jadi dalam kategori typologi seni manner tu kita panggil ini sebagai rumah kutai beranjung dan berserambi. Ini dipanggil ruang serambi, ruang anjung dan juga ruang rumah ibu lah. Dan belakang dia ruang rumah selang dan rumah dapur. Ya, ruang ini dipanggil sebagai ruang serambi. Serambi ini dia satu karakter dia adalah satu ruang pengenalan kepada rumah Melayu sebelum naik ke rumah. Dari segi ketinggiannya separuh daripada rumah atas dan dia semi terbuka. Jadi ruang ini banyak gunanya dan juga banyak fungsi dari segi kalau kita kaitkan dengan budaya Melayu lah. Satu untuk menerima tetamu yang bukan muhrim, kita layan di sini ya. Ruang serambi ni dia macam santai sikit. Berbanding dengan ruang anjung di atas, ruang anjung tu dia lebih formal. Tetamu-tetamu yang datang itu ya, kalau ada niat ataupun hajatnya lebih formal dan lebih serius seperti datang merisik, datang meminang, ada nak tahlil ataupun acara-acara yang lebih serius, selalunya tuan rumah akan membawa tetamu ni ke anjung. Jadi ruang-ruang anjung ni dia lebih tertutup, lebih formal sifatnya dan dia lebih private sebab dengan dindingnya tertutup. Tetapi walaupun tertutup, kita ada bukaan-bukaan tingkap yang banyak untuk pengaliran udara yang sesuai lah. Selepas anjung, kalau ke dalam sikit dah masuk ke ruang ibu yang utama tadi lah. Ruang ibu yang utama tadi strictly privacy atau strictly private untuk tuan rumah. Maknanya orang yang bukan tetamu dia tak akan masuk ke ruang rumah ibu ni kalau tidak dijemput oleh tuan rumah untuk masuk lah. Rumah kutai secara asasnya ialah rumah berbumbung panjang. Di sudut dinding tepinya dipasang tabir layar yang dibuat dari pelupuh yang berkelarai, manakala di bawah kaki tebar layar terdapat pula alang para buang atau peran, iaitu merupakan ruang yang beratap dan berlantai sebagai tempat menyimpan barang-barang. Kebanyakan rumah kutai yang masih terdapat di negeri Perak pada masa ini umumnya berusia lebih daripada 80 tahun dan kebanyakannya telah diberikan wajah baru hingga sangat kurang rumah kutai yang kekal dalam bentuk asalnya. Rumah kutai yang berusia lebih 120 tahun ini mempunyai keunikan dari segi kehalusan ukiran yang terdapat pada bukaan tingkap, pintu serta dinding dan penggunaan tanggamnya yang pelbagai. Rumah kutai sememangnya semakin hilang di mamah zaman. Apa yang tinggal pada hari ini kebanyakannya telah diubah suai mengikut peredaran zaman. Hari ini dan dalam segmen ini kita akan saksikan bagaimana kehebatan seni pertukangan Melayu lama. Rumah kutai mengandungi 12 atau 16 tiang pada rumah ibunya. Rumah ibu pula terdiri dari ruang serambi, ruang tamu dan bilik. Di sebelah belakangnya ialah rumah dapur yang dipisahkan oleh ruang selang yang tidak beratap. Bahan-bahan binaan asas bagi rumah kutai ialah dari kayu dan buluh. Kayu digunakan untuk tiang dan rangka bumbung, manakala dindingnya dari pelupuh dan atapnya ialah atap rumbia. Ciri-ciri rumah kutai ini dia sebenarnya rumah yang menghadap sungai. Kalau ikut orientasi rumah ini, di depan kita adalah sungai. Jadi kalau kita tengok semua rumah-rumah kutai yang kita jumpa menghadap sungai lah. Itu salah satu ciri dia. Mungkin salah satu sebab dia adalah sungai merupakan pengangkutan dan sistem pengangkutan dan juga sistem komunikasi ya. Jadi sebab itu rumah-rumah orang-orang besar-besar dan rumah-rumah kampung menghadap sungai. Rumah kutai ni sebenarnya dia unik disebabkan strukturnya itu sendiri tidak menggunakan pakunya untuk pembinaan. Ya, banyak menggunakan apa orang kata teknologi tanggam dan pasak tu. So itu adalah salah satu orang kata ilmu orang Melayu sendirilah. Pembinaan yang menggunakan kayu dan tanpa menggunakan apa-apa bantuan paku dan sebagainya.
dengar katanya ada cerita yang unik tentang tangga ini. Betul? Ya. Apakah ceritanya itu? Tangga ni dia akan design salah satu daripada anak mata tangga itu dilonggarkan sedikit dia punya ikatan tanggam itu supaya sama ada di mata yang pertama ataupun mata tangga yang ketiga. Ya, so tujuan dia adalah supaya apabila orang pijak mata tangga tu, dia bergerak ataupun dia berbunyi kekak itu, dan tuan rumah dia akan tahu bahawa ada orang di tangga lah, maknanya sama ada orang baik orang jahat, tapi dia tahu ada orang di luar lah. Dan juga kalau ada orang yang jahat tu, kadang-kadang dia bila dia bunyi tu dia rasa takut lah. Okey, rumah kutai ni kalau ikutkan asalnya adalah satu bentuk segi 4 sahaja. Ya, rumah kutai ni dia ada dua. Dia ada dipanggil rumah tiang 12 dan rumah tiang 16. Ya, dan rumah kutai ni juga ada yang dipanggil rumah tiang bersusun. Keunikannya adalah dari segi bentuknya itulah. Dan selalunya rumah kutai ni khas dia rumah ibu saja. Dan kalau ada tambahan, maknanya kalau keluarga bertambah ataupun ada keperluan-keperluan lain, barulah ditambah ada serambi, ada anjung kan. Di sana sini, rumah kutai ini telah ditokok tambah, mana yang telah reput digantikan dengan bahan baru, dan kalau yang asal pun hanyalah struktur bangunan rumah ibunya sahaja, iaitu terdiri daripada tiang rasuk, alang, gelegar dan bumbungnya. Perubahan-perubahan yang sering berlaku kepada rumah kutai ini ialah penggantian atapnya kepada zinc, lantai-lantai bilah jeria kepada lantai papan, bentuk yang biasa digunakan pada masa kini. Bahkan, tambahan ruang seperti ruang anjung telah diwujudkan. Walaupun terdapat tambahan-tambahan, namun struktur asal seni binanya masih mampu mengekalkan identitinya yang tersendiri. Rumah yang ini dikategorikan sebagai rumah tiang 16 lah. Jadi sebab tu dia ada 4 tiang melintang dan 4 tiang begini lah. Minta selamat kaum yang ada, minta selamat kaum yang ada kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Negeri Perak dahulu Ridwan, negeri Perak dahulu Ridwan, negeri aman damai sejahtera, negeri aman damai sejahtera. Minta selamat kaum yang ada, minta selamat kaum yang ada kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Qari jalana, qari jalana, qari jalani, qari jalani, qari jalana, qari jalana, qari jalani, qari jalani, wa fil hawa himayu jala, wa fil hawa himayu jala.
Pembinaan rumah tradisi mengambil kira pelbagai aspek, antaranya iklim, suasana setempat dan juga pelbagai kaedah elemen semula jadi yang lain bagi mendapatkan ketahanan binaan. Pelbagai kaedah juga dirangka bagi mendapatkan pengudaraan dan pencahayaan yang baik demi keselesaan penghuni. Rumah-rumah kutai ini dia ruang di sebelah tengah ni tinggi tinggi sebab disebabkan ada bumbungnya yang berbentuk V itu. Ini adalah tujuannya untuk mendapat pengaliran udara yang lebih baik lah. Kalau kita tengok di sebelah atas sana tebal layar yang kita panggil 3 segi itu selalunya diletakkan lubang-lubang angin ataupun dibuat dengan menggunakan kelarai atas tujuan untuk pengaliran udara yang baik. Jadi sebab tu kalau kita duduk di sini kita tak terasa panas kan. Kalau saya nak adaptasikan ke bentuk rumah kutai ni ke rumah moden, nombor satu saya akan memasukkan elemen berpanggung itu sendiri. Seni bina tradisi kita memang sentiasa unik. Dia ada pecahan sebenarnya. Bumbung, dinding dan kaki. So kalau kita tengok pada rumah moden kita ada bumbung, kita ada dinding, tapi dah tidak berkaki lagi. So itu adalah keunikannya. Jadi untuk rumah Tok Sri Indra Bongsu ni keunikannya adalah tingkap ini. Kalau kita tengok daripada luar dia berukir dan kita panggil tingkap yang horizontal ni sebagai tingkap jenguk. Di depan ada tingkap jenguk, di sebelah ini pun ada tingkap jenguk. Dan juga di bilik anak dara pun ada tingkap jenguk. Tingkap jenguk ni kedudukannya amat rendah sesuai dengan orang duduk bersila di atas lantai. Jadi apabila kita duduk atas lantai dia paras leher dan kita nampak sebab tu dia tidak sama ukuran dengan tingkap-tingkap moden. Rumah moden kan yang lebih tinggi. Jadi sebab tu rumah Melayu dia lebih rendah dan memanjang begitu untuk menghubungkan antara kita dengan dunia luar lah. Kita perlu ingat juga rumah-rumah Melayu biasanya di sebelah siang kebanyakannya aktiviti berlaku di bawah rumah sebab dia lebih dingin berbanding dengan kurang panas lah, maksudnya kurang panas berbanding dengan rumah di atas ni. Jadi itu adalah ruang. Kalau ikut rumah Melayu Perak kita ada double entrance. Satu adalah entrance untuk lelaki di sini, tangga depan, dan perempuan akan masuk ke rumah selang lah. Masuk ikut tangga rumah selang. Ada tangga di bahagian tengah-tengah rumah tu pula. Ya, betul. Okay. Jadi yang lelaki, tetamu-tetamu lelaki yang nak bertahlil ke nak berbincang ke akan berada di sini, dilayan oleh tuan rumah lelaki, dan yang perempuan tadi tu dia akan masuk ikut rumah selang dan dilayan oleh ibu rumah lah. Terus dekat berhampiran dengan dapur. Jadi mereka selalunya berhampiran dengan dapur lah. Sambil-sambil menyediakan minum untuk orang depan dan seterusnya. Itulah budaya kita. Jadi itu uniknya rumah Perak ni, antaranya dia sejajar. Dia sejajar atau berselari dengan Islam dari segi menjaga aurat dan juga menjaga hijab itu tadi. Dan juga tradisinya. Ya, dan tradisinya. Okey. Rumah kutai ni dibina berbeza dari rumah tradisional Melayu lain. Rumah kutai ni dibina agak tinggi daripada aras tanah lah. Kebanyakan rumah kutai ni dibina berdekatan dengan sungai, menghadap sungai in fact. Dia dibina tinggi supaya mengelakkan banjir. Dan disebabkan dibina tinggi itu juga dia ada kawalan dari segi keselamatan. Kalau kita lihat kepada tangga rumah kutai ni, tangga dia adalah curam. Penceroboh dia datang, dia nak panjat tangga, dia nak turun tangga tu agak sukar. Dia fikir 2-3 kali sebab dia nak lari tu susah nak turun dengan pantai. Itulah dari ciri-ciri keselamatan dia. Itu antara ciri-ciri keselamatannya sebenarnya. Sudah tentunya rumah kita ni dia ada ciri-ciri keislaman ya. So bila rumah tu dia tinggi, pengunjung dia tidak dapat direct ataupun langsung terus memandang ke dalam. Okay, so kita ada kawalan di situlah. Orang tak nampak apa yang berlaku di dalam. Cerita tentang Buai Anak Raja ni cerita yang menarik. Cerita ini diceritakan oleh tuan rumah ini sendiri, iaitu generasi yang ke-5. Dia ada menceritakan tentang rumah ini menjadi tempat persinggahan raja-raja yang dahulu kala lah. Jadi antaranya pernah sultan-sultan yang dahulu apabila nak berburu daripada istana, dia akan melalui sungai Perak di depan ini, sama ada menghilir atau menghulu. Jadi apabila time berehat, jadi sultan akan berehat di sebelah atas ini. Jadi ketika itu anak anda baginda nak main buai katanya. Jadi orang kampung apabila dengar maknanya anak raja ni nak main buai, jadi mereka pun menyiapkanlah buai itu dengan mengambil kayu bulat dengan buluh dan seterusnya, tali diikat di atas ini dan
dan dibuat buai. Jadi maknanya anak raja ni main buai ni lah kat sini. Ya. Jadi sehingga sekarang buluh kayu itu ditinggalkan sebagai kenang-kenangan, menceritakan tentang kenangan kisah anak raja main buai tadi lah. Itulah ceritanya. Rumah kutai ni dari segi pengudaraan pencahayaan, kita lihat juga kepada aktiviti orang Melayu ni. Ada yang santai, duduk bersila, ada yang baring dan sebagainya kan. Jadi kedudukan orang kata bukaan tu, bukaan tingkap ataupun bukaan pintu dan sebagainya. Kalau kita tengok juga rumah Melayu ni dia tidaklah terang sangat. Okey, dia ada elemen-elemen yang membuatkan rumah tu lebih gelap, dan elemen ni dia sebenarnya memberikan satu perasaan yang sejuk sebenarnya. Sejuk dan tenang. Keunikan rumah tradisional Melayu seperti rumah kutai ini adalah ianya menggunakan lantai tinggi bertiang. Inilah ciri utama binaan tradisional yang memberi manfaat kepada penghuni bagi mengekalkan keselesaan, termadalaman dan keselamatan daripada bahaya binatang buas dan berbisa. Dari sudut sains bangunan pula, binaan lantai tinggi mampu mempromosi pergerakan angin di bawah lantai tersebut. Dengan penggunaan kayu lantai jarang, angin yang lalu di bawah lantai rumah akan memasuki ruang dalaman bagi membantu proses penukaran dan peredaran udara. Pada kebanyakan rumah tradisional Melayu seperti rumah kutai, jumlah bukaan atau jendela adalah banyak dan menyeluruh, iaitu dari paras lantai sehingga hampir ke siling rumah. Ketinggian bukaan ini adalah sangat sesuai kerana ianya berada pada paras badan penghuni. Sememangnya tidak salah untuk mengagumi seni bina tradisi lama. Malahan tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa kepakaran dan teknologi seni bina tradisi Melayu mampu merentas zaman. Bersambung anjung dengan serambi, riuh serumah orang berbesan. Adat dijunjung, ikut tradisi, menjejak hikmah dalam warisan. Sehingga bertemu lagi, saya Intan Nursaina dalam Teratak Tradisi.